Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Diharapkan anda semua berada dalam keadaan yang cukup tenteram. Kerana pada konteks pembintangan ini, saya serta kumpulan akan membahaskan tema kemurungan untuk menjayakan tugasan secara berkumpulan bagi subjek falsafah dan isu semasa. Dimulakan dengan definisi kemurungan. Dari sudut falsafah, dinyatakan sejenis penyakit yang menyebabkan seseorang individu mengalami pelbagai simptom kesihatan yang meliputi aspek fizikal maupun mental. Dari segi perspektif yang berbeza, kemurungan diklasifikasikan sebagai satu gangguan perasaan yang mampu menyebabkan individu merasa sedih berpanjangan, mudah letih dan tiada tenaga. Secara literalnya, kemurungan ditafsirkan suatu penyakit yang bertindak dalam diam dan berpotensi untuk menyerang sesiapa sahaja tanpa mengira umur, jantina maupun bangsa. Dalam konteks pembentangan ini, kemurungan didasarkan kepada 3 tahap kebarangkalian yang akan berlaku yang dikenal dengan bipolar disorder, unipolar disorder dan dysthymia disorder. Sejauh ini, aspek bipolar disorder merujuk kepada gangguan mental yang mengganggu mood secara berpanjangan dan sentiasa bertukar di antara mania dan kemurungan. Manakala, unipolar disorder menunjukkan tanda-tanda yang mempengaruhi keadaan dan keupayaan seseorang untuk menjalani aktiviti harian mereka. Di samping dysthymia disorder, pula dikaitkan dengan satu keadaan kronik yang ditandai gejala kemurungan yang berlaku hampir setiap hari dan menjangkau tempoh masa Saya akan jelaskan tanda-tanda kemurungan. Pertamanya, perasaan atau mood semakin tidak stabil. Dan yang kedua, stres yang melampau, yang terbawa-bawa. Yang ketiga, sedih dalam jangka masa yang panjang. Dan yang keempat, hilang minat untuk melakukan aktiviti yang diminati. Yang kelima, suka menyendiri dan tidak suka bergaul dengan orang. Menjadi selalu sendirian dan antisosial, tidak minat untuk berkawan dengan sesiapa. Dan sekali menjadi cepat marah. Seorang itu akan bertukar menjadi sikapnya akan bertukar menjadi agresif dan selalu marah-marah. Saja, terima kasih. Seterusnya, terdapat 6 faktor kemurungan, iaitu yang pertama adalah faktor ekonomi. Hal ini kerana masalah kewangan yang dihadapi oleh seorang individu akan menyebabkan seorang akan mendapat kemurungan. Kedua adalah masalah faktor sosial. Hal ini disebabkan oleh keadaan sekeliling individu. Ketiga merupakan bermakna masalah yang dihadapi oleh individu tersebut. Keempat merupakan masalah personaliti sendiri. Hal ini kerana sikap kesempurnaan seseorang individu tersebut. Kelima merupakan daripada bakal keturunan. Hal ini kerana terdapat ahli keluarga yang pernah mengalami masalah kemurungan. Dan yang akhir sekali adalah pengalaman lampau. Hal ini kerana pengalaman yang melampau akan menyebabkan trauma sehingga akan menjejaskan kesihatan mental seseorang individu itu sendiri. Kemurungan telah mendatangkan kesan yang mendalam terhadap diri serta masyarakat. Antara kesan terhadap diri ialah emosi seseorang itu tidak stabil. Mereka yang menderita akibat stres tidak mampu menyelesaikan masalah walaupun hanya masalah kecil. Antara kesan kemurungan yang lain terhadap diri ialah individu itu boleh terdedah kepada hipnosia. Hipnosia adalah masalah ketidakupayaan manusia untuk tidur pada waktu malam dan mengalami keletihan pada hari berikutnya. Pengidap hipnosia adalah disebabkan dalam diri mereka tidak berhenti berfikir tentang masalah yang dihadapi serta mengalami pembimbangan yang agak melampau. Kesan kemurungan terhadap diri ialah boleh menjejaskan kesihatan diri. Kemurungan boleh menyebabkan seseorang itu mengalami sakit kepala berpunca daripada stres yang mengakibatkan pengecutan otot yang berlaku daripada tekanan emosi. Masalah kesihatan ini akan lebih membahayakan diri seseorang sehingga boleh membawa maut. Sakit kepala ini boleh berlaku sekali atau berulang-ulang kali bergantung
dalam seminggu bergantung kepada tahap. Isu kemurungan bukan sahaja memberi kesan terhadap individu, malah juga memberi kesan kemurungan terhadap masyarakat. Antara kesan kemurungan terhadap masyarakat yang pertama ialah hubungan silaturahim antara masyarakat tidak dapat dijalinkan dengan baik. Hal ini disebabkan masyarakat mahupun jiran tetangga yang terdekat tidak dapat berkomunikasi dengan baik antara satu sama lain. Malah ada antara mereka akan sentiasa mencari salah keluarga si murung. Yang kedua ialah memberi kesan persepsi masyarakat terhadap individu yang mengalami kemurungan berubah. Hal ini dikatakan pada pandangan masyarakat terhadap individu itu akan berlainan malah kepada ibu bapanya juga serta dipandang serong oleh orang ramai. Yang ketiga iaitu yang terakhir sekali ialah prestasi individu itu akan makin merosot. Masalah kemurungan yang dihadapi boleh merosotkan tahap prestasi seseorang itu tidak kira pelajar, remaja ataupun. Walaupun isu kemurungan ini memberikan kesan kepada diri seorang individu, namun ianya dapat diselesaikan mengikut falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama ialah bersenam. Sekiranya kita bersenam setiap hari selama 30 minit, pastinya ia akan memberikan impak yang positif terhadap mental dan fizikal kita. Tambahan pula, jika kita bersenam setiap hari, kita akan merasa lebih bermotivasi dan mempunyai lebih banyak tenaga untuk melakukan kegiatan seharian. Yang kedua ialah mengamalkan diet yang seimbang. Sekiranya kita terlebih makan ataupun terkurang makan, ianya pasti akan memberikan kesan negatif kepada badan kita. Misalnya, obesiti. Yang ketiga ialah meningkatkan penampilan diri. Sekiranya kita mengambil berat tentang bagaimana kita terlihat di mata orang ramai dan cara kita berpakaian, pastinya kita akan lebih gembira. Apa salahnya sekali-sekala berbelanja untuk kelihatan lebih cantik ataupun lebih tampan. Tambahan pula, jika kita mengambil berat tentang cara pemakaian kita dan penampilan diri kita sendiri, pastinya kita akan merasa lebih yakin untuk tampil. Seperti yang kita tahu, ini adalah sambungan terhadap penyelesaian isu. So, yang poin yang keempat adalah kita perlu amalkan perhubungan yang sihat. So, seperti keluarga, suami isteri, anak-anak dan juga kawan-kawan, kita perlulah luangkan masa bersama dengan mereka. Dan kita perlulah bercakap, berkomunikasi dengan mereka mengenai perkara-perkara yang positif. Poin yang seterusnya adalah kita perlu bijak mengawal emosi. Kita seharusnya bijak mengawal emosi, terutamanya apabila kita berkomunikasi di dalam apa-apa situasi, terutamanya ketika kita berada dalam situasi yang tertekan. Kita seharusnya juga berfikir panjang dan berfikir secara dalam mengenai perkara yang kita ingin lakukan supaya ia tidak memakan kita pada masa akan datang kelak, supaya kita menyesal dengan perkara yang telah berlaku. So, emosi yang stabil ni akan memberikan ketenangan kepada kita dan juga kebahagiaan. Bukan sahaja kepada kita, malah di sekeliling kita berasa selesa dengan kita. Poin yang seterusnya adalah sokongan daripada ahli keluarga dan individu-individu yang terdekat. So, mereka yang insan-insan yang terdekat dengan mangsa kemurungan ni, mereka lebih memahami, lebih mengetahui perkara yang dia lakukan, apa yang mangsa suka. Isu mengikut falsafah pendidikan kebangsaan yang seterusnya ialah kita haruslah meningkatkan hubungan sosial, terutama sekali dengan orang lain. Kemahiran bersosial melibatkan interaksi dan corak pemikiran kepada orang lain. Hal ini dapat menyumbangkan kepada perkembangan sikap dan corak diri apabila sesuatu aktiviti itu dilakukan. Misalnya, seseorang itu akan menjadi lebih baik, mereka juga akan berasa gembira dan dapat melupakan perkara yang membuatkan mereka stres serta kemurungan. Seterusnya, kita hendaklah pandai mengawal nafsu serta jiwa kita. Seperti yang kita tahu, manusia mempunyai jiwa serta nafsu. Jika mereka gagal mengawal nafsu serta jiwa mereka, ia akan mendatangkan masalah. Mengikut ajaran Islam, untuk mengatasi masalah kemurungan adalah secara kerohanian. Misalnya, kita haruslah sentiasa mendekatkan diri kepada Allah, sentiasa membaca Al-Quran dan sentiasa beristighfar. Penyelesaian masalah seterusnya ialah memohon petunjuk daripada Allah. Apabila kita berasa tertekan dan tiada siapa untuk kita luahkan perasaan,
maka Allah tempat untuk kita mengadu dan memohon petunjuk. Allah sentiasa ada untuk mendengar rintihan hamba-hambanya. Allah sentiasa ada dalam setiap perkara. Jika kita mencari Allah dalam setiap perkara, kehidupan kita akan lebih harmoni. Kita juga akan lebih tenang kerana dalam menjalani kehidupan seharian kita. Al-Quran sebagai mukjizat daripada Allah juga hendaklah kita membacanya selalu. Apabila kita membaca Al-Quran, kehidupan kita akan menjadi lebih tenang kerana baik-baik ayat yang terkandung di dalam Al-Quran mempunyai maksud yang mendalam. Langkah yang seterusnya adalah menghadiri kempen-kempen kesedaran yang diadakan oleh pihak kerajaan atau pihak-pihak yang bertanggungjawab. Terdapat banyak kempen kesedaran yang diadakan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk mengatasi masalah kemurungan ini. Oleh itu, individu yang terlibat dinasihatkan agar aktifkan diri mereka bagi menangani masalah kemurungan dengan menyertai kempen-kempen tersebut. Kerana melalui kempen ini terdapat ramai pakar-pakar yang mana lebih arif tentang mengatasi masalah kemurungan tersebut. Akhir sekali, berjumpa dengan pakar kaunseling. Pakar kaunseling telah ditubuhkan untuk membantu masyarakat bagi mengalami masalah kemurungan dan memerlukan bimbingan. Dengan adanya pihak ini, apabila kita ada masalah dan memerlukan bimbingan, jalan penyelesaian adalah kita berjumpa dengan mereka sekiranya kita enggan bercerita dengan orang lain. Mereka akan mencuba sehabis baik untuk membantu kita dalam mengatasi masalah kemurungan ini dan keluar dari kepompong kemurungan. Kesimpulannya, kemurungan adalah satu gejala yang tidak sihat dan tidak baik untuk kita, terutamanya si penghidapnya. Walaupun gejala ini adalah lawan dalam diam, namun gejala ini boleh mendorong kepada penyakit gila atau lebih dikenali sebagai skizofrenia. Namun, dengan langkah penyelesaian yang baik dan langkah penyelesaian yang utuh, boleh membantu si penghidap keluar daripada kepompong kemurungan, terutamanya melalui falsafah pendidikan kebangsaan.